Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fatih kerana ada kemudahan untuk ber-Google Meet. Untuk Zoom meeting hari ini, kita teruskan tajuk kita matematik tahun 1 hari ini ialah berkaitan dengan operasi tolak lagi. Kita sudah belajar pun beberapa kemahiran tentang operasi tolak dan operasi tambah pada 2 minggu yang lepas, 3 minggu yang lepas. Baik, kita teruskan dengan agenda kita hari ini iaitu PTBR matematik. Okay, Fatih boleh tengok kat sini ya. Dan anak-anak murid yang lain boleh tengok ya. Okey. Surat apa itu? Surat 88. Dah kita dah belajar dah pasal alfabet kan. Okey, muka surat 88 lah. Tolak lagi. Surat 88 buku teks. Buku teks dah. Kita berpandukan buku teks lah sebabnya nak urai sini payah lah. Okey. Okey. Kita pergi ke tolak lagi. Tolak lagi ini melibatkan penolakan yang nombor yang lebih kecil berbanding dengan nombor yang di bawah yang kita nak tolak. Nanti kita akan tengok. Kalau kita kecil saja tak payah. Kita tunjuk terus kepada. Okey. Akik ada 15 gasing. Dia beri 8 gasing kepada Ahmad. Berapa gasing Akik yang tinggal? 15 tolak 8. Okey. Fatih dan rakan-rakan yang lain di rumah yang akan tonton YouTube cikgu nanti, 15 tolak 8. Okey, caranya kita buat 15 biji gasing ataupun kita lukis. Ni kita akan keluarkan sebanyak 8, tinggal 7. Memang confirm dah kita tinggal 7. Sebanyak ini yang kita tinggal 7. Yang seperti kita belajar baru-baru ini ya. Okey. Okey Fatih, kita sekejap. Okey, kita share balik. Okey Fatih. Kita tengok ni tolak lagi ni maknanya kita kena buang. Sebenarnya kalau cara kita masa kita mula-mula belajar tu kita buang daripada kita lukis, tak ada masalah lah. Kita kalau benda tu banyak kita tak boleh nak buang, kita nak lukis ke berpuluh-puluh, beratus-ratus kita nak lukis untuk semata-mata untuk tolak sebanyak 10, 15 dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita tinggal cerita tu. Cara yang kedua, cara ni agak payah sebab kita sukar untuk memahaminya. Kita tinggal kepada cara yang kita buat macam ni. Okey, tolak 7 daripada 63. Okey, tolak 7 daripada 63 Fatih dan rakan-rakan lain. Tolak 7. Cikgu dah kata dah. 7 tak boleh tolak 63. Kita kena ambil nombor yang paling besar. Nombor paling besar adalah berapa Fatih? 63. Fatih boleh buka mic cakap dengan cikgu. Okey. 63. 63 mesti kita diletakkan di hadapan kembali. 63 tolak 7. Ini ayat matematik. Ayat matematik. Okey, jika tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 dia ada lukis gambar-gambar seperti ini untuk kita beri jawapan. Contohnya, dia bagi dalam satu kumpulan ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 63. Sekarang kita ada 63. Kemudian kita buang sebanyak 7. Baru kita dapat. Kita bilang 7, baru kita akan dapat berapa bilangan baki. Namun begitu agak sukar di sini. Kita kena memahami dia punya kotak dia. Kita memahami gambar rajah supaya lebih senang. Nanti awak akan jumpa dalam buku aktiviti jilid 1 nanti kita akan jawab. Okey. Jadi benda ni kita akan tukarkan ayat matematik ni tukarkan kepada dalam bentuk lazim. Agak sukar untuk menceritakan tolak dalam bentuk lazim yang melibatkan pinjaman ini. Jadi kita tulis seperti biasa 10 dan sah 63 tolak 7. Okey. Jadi kalau ikutkan di sini awak tengok 3 ni kenapa boleh jadi 3 tolak 7? Tak boleh. Kenapa dia jadi 13? Kita ambil 10 sah daripada 10. Kita ambil 10 sah, kita ambil 10 daripada rumah 10.
Jadi kita ambil 1 lah. Maksudnya 10, 1 tu maksudnya jemaah 10 lah. Tinggal 5. 3 ni akan terus jadi kepada 13. Jadi 13 ni baru kita tolak 7. 13 ni kita boleh lukis atau kita menggunakan akal. Kita letak di kepala kita 13 untuk menolak dengan 7, iaitu 13 tolak 7. Secara ringkasnya kita buat di sini, nanti kita akan buat pengiraan di papan putih hingga 6. Dekat sini kita tak boleh dah. 13 tolak 7 jadi 6. 6 sah. Okey, tadi nombor 6. Kita dah potong dah nombor 6 ni. Sebab dah tinggal, kita ambil 1 daripada 5. Daripada 6, dia akan tinggal 5. Jadi 5 kan, 5 ni sebenarnya ibaratkan kosong di bawah ni. 5 tolak kosong jadi 56. Inilah jawapan dia. Secara ringkasnya macam ni. Okey. Inilah cara dia. Kalau berbanyak-banyak sangat cara akan menyebabkan kita akan jadi pening. Namun begitu kita boleh mempelajari cara-cara pertama, cara kedua. Okay, seperti juga soalan ini. 50 tolak 24. 50 tolak 24 kita tukarkan dalam bentuk lazim ataupun kita boleh lihat dengan pengiraan gambar rajah yang diberikan. Setiap nilai ni ada 10, 20, 30, 40, 50. Tolak 24. Sini ada 24. Tolak 24. Kita buang sebanyak 10, 20. Lepas tu kita potong 4. Baki bilang berapa? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Namun begitu, yang ni kita buang sebanyak 26. Jadi namun begitu kita boleh buat dalam bentuk lazim. Ayat matematik ni 50 ayat matematik kita tukar kepada dalam bentuk lazim. 50 tolak 24. Beza di sini adalah sini ada 1 digit, tolak 1 digit. Beza di sini ada 24. Maknanya di rumah sah pun ada kita boleh tolak. Di rumah puluh pun kita ada tolak. Kita tengok yang sebelah atas. Kita tak boleh tolak dengan, kita tak ada nombor untuk ditolak dalam rumah puluh. Melainkan nombor ni kita tulis secara nombor sifar. Okey. Okey, jadi kita nak tolak. 50 tolak 24. Kita tak boleh tolak dengan akal fikiran kita kerana tak mampu untuk menguasai nombor yang lebih banyak. Okey. Namun begitu rumah sah ni 0 tolak 4. 0 tolak 4. Tak boleh. Sebab nombor yang lebih kecil tak boleh tolak dengan 4. Nombor lebih kecil tak boleh tolak nombor 4. Cikgu ulang sekali lagi. Nombor yang lebih kecil, 0 ni, sifar ni, tolak 4. Tak boleh. Kita kena pinjam dengan 5. Bawa, pinjam dengan rumah puluh. Kita bawa sini. Ni ada jadi 0. Sini sah 0. Kita ambil 1, 10 dulu. Kita jadikan 10 kat sini. Rumah sah. 10 tolak 4, jawapan dia. 10 tolak 4, jawapan dia 6. 6 kita boleh tulis dia dekat rumah sah. Okey. Hasil pinjaman yang tadi, kita ambil 1. Nombor 5 tak boleh pakai lah. Kita kena ambil nombor, tulis sebagai nombor 4. Sekarang kedudukan rumah puluh adalah nombor 4. 4 tolak 2. Tinggal 2. Atas tadi kita tengok 0 sini. Sini ada nombor. 4 tolak 2 tinggal 2. Seperti ini yang tunjukkan. Jadi 50 tolak 4 tolak 24 adalah sama dengan 26. Okey. Kira beza. Okey, ini kata kunci Kata kunci. Contoh-contoh yang kita jumpa biasa kita jumpa kira beza, kira baki. 28 dengan 42. Jika awak jumpalah ayat-ayat seperti ini, kita jangan abaikan. Walaupun nombor 42 berada di belakang ayat, 28 berada di hadapan ayat, pastikan nombor yang lebih besar sahaja boleh tolak. Nombor 42 kena tolak 28. Walaupun 28 ni berada di hadapan sebelum 42. Jadi, kita bina ayat matematik. Okay? Yang ni secara sepitah lalu saja. 42 tolak 48, kita tolak 42 tolak 48 dalam bentuk lazim. Okay, 42. Seperti yang kita tengok sekarang, 42 tolak 28. 2 tolak 8 tak boleh. Pastikan nombor yang lebih kecil tak boleh tolak nombor besar. Tetapi kita ada kaedah dia patis, kita boleh pinjam dengan 4. Kita boleh pinjam dengan 4. Kita ambil 1 daripada 4, tinggal 3. Yang warna merah tu. 1 ni kita letakkan dekat rumah sah, dia jadi 12. Jadi 12 tolak 8 sama dengan 4. Okey, 3. Okey, 3 sekarang tak ada 4 lah. Dah jadi 3 dah. 3 tolak 2. Berapa? 1. Jadi jawapan dia adalah 14. Okey, kalau kita bercakap kosong di sini, kita tak memahami, cikgu akan cuba tunjuk. Okey. Untuk pengetahuan semua murid, muka surat 92 ni,
Yang ni uji diri ni sila buat dalam buku latihan M1 ataupun M2. Dalam M1 ataupun M2. Okey. Yang ni selepas pada buat buku buku aktiviti. Kalau ada buku M1, M2 kita boleh buat. Ini untuk kita buat ujian tadi, uji diri lah kita boleh buat dalam petak, buku petak. Okey, terus kita teruskan dengan buku aktiviti kita. Okey. Kita terus kepada buku aktiviti, muka surat 101, 101. Okay. Ni dah buat kan? 101. Okay, 101 ni dah buat rasanya. 102 lah sebelah dia. 101 kita dah belajar lah. Okay. Okey, kita tengok seperti gambar yang dalam buku teks. Muka surat 102. Okey, kira 20 tolak 4. Tolak 2 digit tolak dengan 1 digit. Maksudnya 20 tolak dengan 4. Okey. Yang ni kita dah tahu dah. 20 tolak 4. Oh, sorry. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Kita buat dalam bentuk lazim. Kita buat dalam bentuk lazim. Okey. Di sinilah cikgu nak beritahu 20 tolak 4 ni kita buat dalam bentuk lazim. 20 tolak 4. Okey. Kita bina dalam bentuk rumah sifar. Dan dalam bentuk sifar dan bentuk puluh. Kita susun betul-betul dalam buku tulis dan buku aktiviti. Rumah sah di sebelah rumah sah. Rumah puluh sebelah rumah puluh. Cikgu percaya dah ramai yang murid kita sudah berjaya. Alhamdulillah, cikgu sudah berjaya kelas 1S dan 1 amanah. Cikgu tengok pada soalan tambah dan soalan tolak hanya ada beberapa orang saja dan terus cikgu baiki. Masa cikgu periksa, cikgu semak buku dia hantar kerja. Pastikan rumah sah mesti berada di satu garisan lurus. Rumah puluh mesti berada di satu garisan lurus bersama dengan jawapannya nanti. Okey, 20 tolak 4. Ingat Fatih, 20 tolak 4. Okey, kita akan pergi kepada okey, Fatih. Okay, sekarang cikgu nak kira dekat sini. 20 tolak 4 sama dengan berapa? Ini apa dia Fatih? Ayat matematik. Cuba sebut. Ayat matematik. Rakan-rakan lain pun boleh sebut 20 tolak 4 ini ayat matematik. Ayat matematik. Okey, kita pindahkan ayat matematik ni kepada dalam bentuk lazim. Cuba sebut murid-murid semua bentuk lazim. Bentuk lazim. Mula-mula sekali kita pastikan kita tulis hu dan sa. Supaya kita tak tertukar sebenarnya. Memang ada murid yang sudah mahir, dia tidak perlu pun tulis rumah puluh dan rumah sa. Nilai tempat dia ni. Tetapi cikgu ingatkan kepada semua murid masih lagi perlu tulis ini supaya kita menulis dalam kedudukan yang selari. Okey, di bawah pu ni kita tulis. Okey. Okay, pastikan kita tulis tidak dekat dengan sa ni, jauh sikit. Dia ada ruang nak nulis. Satu petak lah, satu petak. Yang ni 2. Okey, tolak 4. Okey. Betulkan kamera kat sikit. Okey. Apa lagi? Okey. Okay, nampak masa ya? Okey.
sifar tolak dengan 4. Tak boleh. 4 ni cikgu tulis nombor komen sikit. Okey. Sifar tolak 4. Tak boleh sebab nombor ni nombor yang sangat kecil daripada nombor 4. Nombor ni lebih kecil daripada nombor 4. Tidak mampu nak tolak. Sebab angka kecil tak boleh tolak dengan angka yang lebih besar. Jadi, sifar ni berada di rumah sah. Terus pinjam dengan nombor 2. Rumah 2 ni di rumah 10. Okay. Cikgu guna pen biru. Okay. Kita ambil 1 daripada 2. Tinggal berapa? Ini kita kena guna kemahiran fikiran. Fatis, boleh beritahu cikgu. Cikgu ambil 2, cikgu ambil 1 daripada 2, berapa tinggal? Ambil. Tinggal 1. Okey, tu. Tinggal 1. 1 ni kita tulis atas ni. Sebab tu cikgu suruh buat ruangan kosong. Cikgu tak nak dia tu potong sini, dia tulis sini. Tak nak. Kalau boleh lah. Sebenarnya betul. Tapi kalau boleh kita nak ajar duduk di bawah rumah ni juga. Okey, kita tulis 1. Okey. Tulis jangan tulis kecil. Tulis besar-besar dalam petak tu. Kalau ruangan kecil tu terpaksalah kita tulis kecil. Okey. 1 yang kita ambil tadi kita bawa mari ke sini. Kita boleh terus tulis kat sini. Ini cara cikgu lah. Cara yang kedua, boleh juga kita potong, tulis 10. Pun boleh. Tak apa. Tapi cikgu suka tulis. Cikgu suka tulis. 1 yang kita ambil tadi, kita terus letak sini. Sekarang ni nombor sudah jadi berapa? 10? 10. Okey, 10. Okey, sekarang 10 tolak 4. Okey, Fatis kira. 10 tolak 4. 10 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa sekarang? 6. 6, bagus. Cikgu nak respon macam ni kita belajar. Okey, kita dapat 6. Sekarang Fatis, tak ada nombor kat sini. Kita ibaratkan ini sifar bawah ni. Tak ada apa-apa nombor pun. Okey, 1 tolak sifar. Ingat, 1 tolak sifar. 1 tolak sifar. Tinggal berapa sekarang? Kita tak 1. Ataupun kalau tak ada, tak nak tulis, kita bawa turun nombor 1. Jadi jawapan dia sekarang adalah nombor 6. Jawapan dia adalah 16. Faham tak, Kak Fatis? Faham tak? Faham tak? Yang cikgu pinggir-pinggir sana. Faham? Nampak tak? Cikgu harap Fatis dan rakan-rakan lain di rumah nanti, apabila menonton YouTube cikgu, dapatlah membuatnya dengan lebih baik lagi. Okay? Kita guna sistem pinjaman. Kita pinjam. Ajar anak ibu apa, bolehlah ajar anak kita tu semasa menonton YouTube cikgu dengan cara yang cikgu ni. Supaya apa? Cikgu ada sebab cikgu buat macam ni. Supaya kedudukannya lebih kemas. Maknanya nombor ni tidak kucar duduk situ, nombor ni duduk tidak situ. Tak nak. Sebenarnya. Sebab bila kecil kita tinggal nak tolak. Sebab tu cikgu suruh tulis besar-besar. Ni. Potong. Betul-betul tulis nombor 1. Yang itu tulis besar kumir gini. Tak sih kita. Tak nak. Sebab tu cikgu suruh buat antara pu dengan nombor ni, sar dengan nombor ni, tinggal 1 petak. Kita belajar. Okey. Kita stop sini. Kita akan buka lagi hak ni. Okey. Sekarang kita dah jumpa soalan macam ni, kita tengok soalan macam ni, Fatis. Ni dah masuk soalan. Ni. Ni. 42 tolak 28. Kita tengok Fatis. Sini ada 2 digit, tolak dengan 28. Sama dengan 2 digit juga. Maknanya, sekarang dah ada nombor yang lebih besar. Sama nombor-nombor yang lebih besar. 2 digit tolak dengan 2 digit. Tadi 2 digit tolak dengan 1 digit. Cikgu nak combine selalu supaya kita mudah faham. Okey, buku ni dalam ni kita akan tengok dalam buku aktiviti kita. Okey, Fatis tengok ni. Yang ni masih lagi tolak dengan 1 digit.
Kita tengok muka surat ni. Masih lagi tolak satu digit. Okey, cuba tengok muka surat 104. 104. Kita tak. Yang ni, lepas ni, Fatih dengan rakan-rakan lain boleh buatlah aktiviti ni apabila sudah menonton YouTube cikgu. Okey, cuba kita tengok. 45 tolak 18. Sekarang sama-sama dah 2 digit kan? Sama-sama 2 digit kan? Yang sebelah atas 45 tolak 18. Okey. Fatih tengok dekat situ. Cikgu akan buat dalam dekat papan putih. Okey. Kita dah tak ada masa dah. Masa kelas lain nanti selepas ni. Dah. 9.30 kita kan. Okey. Kita padamkan yang ni. Okey. Dalam ayat matematik, dalam buku teks ada ayat matematik, dalam buku tu tak ada buku tapi kita bina. 45 tolak 18 sama dengan berapa? Okey, kita bina balik dalam bentuk ayat matematik. Ayat matematik. 45 tolak 18 sama dengan berapa? Okey. Dekat sini kita tengok ada 2 nombor. 2 digit tolak dengan 2 digit juga. Okey. 2 digit tolak dengan 2 digit juga. Okey, bagaimana kita nak buat? Kita bina dalam bentuk lazim. Kita betulkan dalam bentuk lazim. Okey, sini rumah sa, sini rumah hu. Okey. Kita jarakkan sedikit. Okey. Sebenarnya yang ni kita tulis dari belakang. Lagi bagus. 45 kita tulis macam biasa. 8, 1. Okey. Sekarang kita nak buat dalam bentuk lazim. Kita selesaikan di rumah Pu dulu. Selesaikan di rumah Pu. Okey, cikgu garis tengah ni supaya membezakan antara rumah Pu sini, rumah Sa sini. Maaf. Cikgu silap dulu tadi. Alah. Okey, rumah Pu sini, rumah Sa kat sini. Rumah Sa sebelah sini, rumah Pu di sebelah sini. Maaf tadi cikgu biasalah buat live ni debar juga. Okey. Sa di sini, rumah Pu di sini. Okay. Sekarang kita tengok 5 tolak 8. Nombor 5 tak boleh tolak 8 sebab 8 ini adalah nombor yang lebih besar daripada nombor 5. Okey, 8 tak boleh ditolak daripada nombor 5. Tak boleh tolak dengan 5. Okey, 5 tolak 8 tak boleh tolak. Tak boleh tolak 5 tolak 8 tak boleh. Jadi kita kena pinjam dengan rumah Pu. Siapa rumah Pu ada sekarang Fatih? Nombor apa ada? Sama-sama dia saja boleh pinjam. Jangan nak pergi pinjam sini. Tak boleh. Kena pinjam kat sini. 5 pergi pinjam dengan 4. Pinjam dengan nombor apa Fatih? Dan rakan-rakan lain? Nombor 4. Okey. Kita potong nombor 4. Ambil 1 daripada 4 tinggal berapa? Ada 4. Kita pinjam 1. Tinggal berapa? Ni. Jadi berapa? 3. 3 ni kita tulis dekat atas ni. 3 kita tulis sebelah atas. 1 yang kita ambil daripada 3 tadi adalah nombor dia. Kita nak tulis sini pun tak apa. Ataupun kita nak tulis sini pun tak apa. Mana-mana pun boleh. Tak kisah. Asalkan awak faham. Okey. Katakanlah 15 tolak 8. Berapa Fatih? Bagi murid yang tak pandai, kita boleh lukislah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Cikgu terpaksa ajar murid tahun 1 seperti ini sebab menggunakan akal fikiran tu sudah mampu, tapi kita kena ajar juga. Saya akan tunjuk macam ni untuk membantu murid kita yang ada yang lemah, ada yang pandai dan sebagainya. Okey, 15 tolak 8. 15 tolak 8. 15 tolak 8. Kita potong 8. 1. Okey. Sorry. Kita potong dari depan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, berapa bilangan Fatih? Cuba bilangan sama-sama je. Berapa yang baki, yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Okey, bagus. 7. 15 tolak 8 sama dengan 7. Kita buat macam ni lah. Dekat tepi ataupun di kertas kosong ataupun kalau kita dah pandai dengan menggunakan dekat fikiran kita boleh bermain nombor. Okey. Kemudian kita sesahkan di bahagian rumah Pu. 3 tolak 1. 3 tolak 1 sama dengan, okey, ini boleh kira lah. 3 tolak 1 sama dengan apa? Boleh teka, boleh congak sebenarnya. Berapa, Fatih? 2. 2. Bagus. 3 tolak 1, 2. Bagus lah, Fatih. Ada komunikasi dengan cikgu. Okey. Jadi, beginilah caranya, Fatih. Apabila 2 digit dan rakan-rakan lainnya, apabila 2 digit tolak dengan 18 digit, kita tolak dengan kita selesaikan dalam bentuk lazim menggunakan alat bantuan seperti ini ataupun pengiraan apa-apa benda yang maujud kat rumah. Bagaimana kita nak mengira lagu ni? Kita sesahkan, kita bina 45 dalam rumah Pu dan rumah Sah, kita tolakkan ni. Okay, dah faham? Dah tolak dah. 5 tolak 8 tak boleh, kita kena pinjam dengan 4. Pinjam tinggal 3 daripada 1. Yang 1 tu kita ambil, letak sini jadi 15. Ataupun nak tulis terus kat sini 15 pun tak apa. 15 tolak 8 tinggal 7. Kita menggunakan arahan seperti ini. 3 tolak 1 sesahkan rumah Pu, 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey. Fatih? Okey, cikgu harap awak faham lah. Okey. Kita tengok pada muka surat buku aktiviti Fatih. Okey. Kita mulakan bahagian depan. Tolak lagi. Muka surat 102. Muka surat 103. Buat ni. 104. Kena buat 105. Okey. 105. Buat sendiri dalam bentuk lazim. Tulisan mesti comel sini lah ke rakan-rakan. Fatih. Kalau boleh nak tulis Sa dengan Pu lagi bagus. Pastikan di rumah Sa tu adalah cantik lah. Buat garisan comel. Semua kena comel lah. Buat dalam bentuk lazim sini. Ni ayat matematik dia bagi dah. Okey, yang ni 1 tolak 36. Boleh kira. Cikgu nak nombor 106. Ambil perhatian Fatih dan rakan-rakan di rumah. Pastikan aktiviti 5 muka surat 106. Lengkapkan jawapan. 51 tolak 36. Boleh sebenarnya kita buat macam tak. Tapi kita buat dalam bentuk lazim dekat sini. Ada tempat kosong ni kan? Di tempat kosong ni sila buat dalam bentuk lazim. Lepas tu 36 tolak berapa dapat 9? Okey, yang ni kena cari anu. Kena cari anu. Okey, yang ni seperti inilah 14 tolak 7. 14 tolak 7 ni akan dapat berapa jawapan? Dia akan penuh dengan jawapan apabila awak sudah macam-macam seni silang kata lah ni. Tapi pastikan pengiraan tu buat dalam kat sini. Tempat orang kosong. Ejah lah tempat sini, sini. Oh ni sebelah ni pula, sini. Tak muat sini pula. Tengok kelebaran buku awak. Buat dalam bentuk lazim lah. Lebih selamat lah. Kalau kita congok dengan kalkulator semua dapat ni. Tapi cikgu nak kemahiran bentuk lazim mesti dibuat dalam muka surat 106. 105 pun wajib. Okey. Cerita tambah dan tolak ni tak payah buat. Tak payah. Kita hanya buat sampai muka surat 106 saja. Okey. 102. Kerja rumah yang cikgu buat ni 102, 103, 104, 105 dan 106. 107 tak payah. Okey. Yang tu kita kena buat dalam tajuk yang baru untuk penyelesaian masalah. Okey, kita akan sambung untuk minggu hadapan insya-Allah. Kita dah nak start buku, kita dah nak habis jilid 1 Kita dah nak habis jilid 1 Fatih dengan rakan-rakan semua. Lepas ni bolehlah mulai cari buku jilid 2. Cikgu akan cuba ambil buku dalam minggu ni untuk agih-agihkan. Cikgu rasa buku jilid 2 ada tak kat rumah Fatih? Buku jilid 2. Kalau ada, kita dah nak mula pada selepas cuti ni, lambat lagi. Lepas Raya Haji. Okey, minggu depan kita akan selesaikan ni dan cikgu akan bagi latihan. Cuma buku tak silap cikgu, buku jilid 2 ada dekat sekolah.
Cikgu akan cuba pergi ambil minta kebenaran dengan tuan guru besar untuk mengambil buku dan cikgu akan letak dekat pondok jaga dan Ada. Ada nombor 2. ada dekat Fatih sendiri. Tak ada. Tak ada, tak apalah. Kita akan cari di sekolah. Okey Fatih. Okey Fatih, cikgu harap Fatih boleh buat dan Fatih boleh bagi latihan hak siap tu boleh bagi dekat cikgu pada bila-bila masa. Sekarang pun boleh. Masa ada perjalanan lagi untuk matematik. Cuma kita akan tamatkanlah Zoom meeting kita hari ini dan cikgu akan bimbing awak tanda tangan banyak lagi hak cikgu tak write tu sebab kemarin ada tak ada. InsyaAllah lah cikgu akan write hari ni. Dan buku jilid 2 cikgu akan serahkan pada di pondok jaga nanti. Dan apabila cikgu akan bagi arahan dalam bentuk dalam WhatsApp, murid-murid dan ibu bapa boleh mengambil buku jilid 2 dekat sana nanti. Ya, kita habiskan dengan Zoom meeting kita hari ini, dengan PDPA kita hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.